أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana walana daiman ya arhamar rahimin. Pada malam ini kita akan baca ataupun mengkaji beberapa hadis. Yang pertamanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuldahu al-mu'minu min hujrin wahidin marrataini. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seseorang mukmin tidak akan disengat daripada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Maksudnya orang Islam ni tidak akan ditipu oleh musuhnya sampai berkali-kali. Itulah 2 kali itu sampai berkali-kali lah. Itu maksudnya. Yang keduanya ialah hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Artinya diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, seseorang itu tidak dikurniakan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Riwayat daripada Bukhari. Hadis yang ketiga iaitulah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Artinya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bukanlah orang yang gagah itu ialah orang yang kuat bergusti, akan tetapi orang yang gagah itu ialah orang yang dapat mengawal diri ketika marah. Riwayat daripada Bukhari dan juga Muslim. Inilah hadis yang kita akan bincangkan pada malam ini. Hadis yang pertama tadi menceritakan bahawa orang Islam tidak akan disengat daripada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Apa maksudnya? Orang Islam ni, seseorang Islam itu tidak mudah ditipu. Itu maksudnya. Jadi daripada situ, maka orang Islam ni mestilah bersifat dengan sifat cerdik. Sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil sebagai fatanah. Al-fatanah. Sebagaimana yang kita tahu bahawa nabi-nabi, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada sifat-sifat, mereka ini ada sifat-sifat yang wajib bagi mereka. Sifat yang pertamanya ialah orang panggil as-sidq, iaitu sifat benar. Yang keduanya ialah al-amanah, sifat amanah. Yang ketiganya dipanggil sebagai at-tabligh, sifat menyampaikan. Yang keempatnya dipanggil sebagai al-fatanah, iaitu cerdik. Ini di antara sifat yang ada pada nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak nombor 4 tu ialah cerdik. Ini kena ada pada nabi. Maka kita orang Islam mestilah sedaya upaya mengambil sifat-sifat yang ada pada Nabi ni, kita letak pada diri kita. Walaupun mustahil
kita akan dapat sempurna macam Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, tapi kita berusaha. Contohnya kita kata sifat as-sidq. Sifat as-sidq iaitu sidik, sifat benar, sifat jujur. Kena ada pada diri kita. Contohnya ialah sifat amanah. Tidak khianat kepada orang, tidak khianat pada diri sendiri, tidak khianat kepada agama. Itu dipanggil sebagai amanah. Ini juga ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul, yang sepatutnya ada juga pada diri kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ketiga ialah sifat at-tabligh, sifat menyampaikan. Ini ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lain. Maka ini juga perlu ada pada kita berdasarkan kepada kemampuan. Tabligh ini maksudnya menyampaikan agama Allah kepada orang lain. Dengan maksud dakwah ataupun al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Orang kata tabligh ni benda apa kok tabligh? Tabligh itu bukan jemaah tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita boleh juga kata kita ajak orang kepada kebaikan dan melarang manusia daripada kejahatan. Itu sifat tabligh. Ada pun jemaah tabligh itu nama dia jemaah tabligh, satu jemaah yang cukup aktif di seluruh dunia, di peringkat dunia. Mereka ni berdakwah. Kita kena beri sokongan lah kepada apa-apa pertubuhan dakwah, termasuklah jemaah tabligh. Mereka nak menyampaikan agama Allah, nak mengajak orang kepada benda yang baik, mengajak orang kembali kepada agama, ajak orang mari ke masjid, ke surau, ajak orang kepada melakukan amal-amal ibadat dan menuntut ilmu. Ini yang menjadi asas kepada jemaah tabligh. Itu kita kena sokong. Jangan pula kita nampak orang tabligh kita anti kepada jemaah tabligh. Itu adalah satu dosa lah. Sebabnya lah kerana mereka itu berdakwah. Soal kita nak ikut ataupun tidak ikut, itu soal kita masing-masing. Tapi sebagai seorang Islam, kita menyokong apa jua perjuangan untuk menegakkan agama Allah atas muka bumi, termasuklah daripada jemaah tabligh. Yang banyak juga memberi sumbangan dan juga memberi jasa dia kepada umat Islam melalui dakwah mereka masing-masing. Jadi tabligh maksud sini yang saya cakap ni adalah menyampaikan ilmu Islam. Sebab tu kalau kita tengok, kalau tabligh ni, kalau kita tengok dalam sifat tabligh ni, kalau kita tengok dalam satu kitab tu, nama kitab tu ialah Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah. Dalam kitab tu kata tabligh ni termasuklah kita mendidik anak-anak dan juga mendidik pasangan masing-masing, isteri. Sekali suami didik isteri lah. Maka itu juga adalah di bawah tanggungan suami ataupun setanggungan seorang ayah. Kalau tak dapat juga barulah dia salurkan kepada orang lain. Orang lain. Benda-benda hak dia tak mampu disalurkan kepada orang lain. Contohnya memang dah seorang ayah tu sibuk dengan bekerja dan sebagainya, hantar anak-anak mereka ke sekolah. Itu sekolah itu adalah tempat ganti kepada ibu bapa dalam mendidik anak mereka masing-masing. Itu tabligh. Sifat tabligh ni adalah sifat yang ada pada semua nabi-nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, termasuklah nabi-nabi yang lain. Sebab tu dalam Quran duk sebut betapalah nabi-nabi ni kuatnya dia bertabligh, menyampaikan dakwah agama Islam ni kepada umat masing-masing. Sampailah kepada dikatakan bahawa Nabi Zakaria ni dia berdoa dengan satu doa. Semua orang tahulah, saya ulang je cerita ni. Itulah doanya ialah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan shalihah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Allah, kurniakanlah kepada saya zuriat yang baik. Sesungguhnya engkau adalah mendengar doa yang diutarakan oleh hamba-Mu. Maka Allah Ta'ala pun memperkenankan doa Nabi Zakaria. Dapatlah isteri dia telah mengandung. Dia dapat tahu isteri dia dapat mengandung. Macam mana cara nak tahu isteri dia mengandung? Iaitulah diminta penerangan daripada Allah. Lalu Allah sebut bahawa
kalau dia tak boleh nak cakap. Kalau ada je benih tu dalam perut isteri dia, dalam rahim isteri dia, maka dia tak boleh nak cakap 3 hari. 3 hari tak boleh nak cakap. Tu bukan bisu ni, jangan silap faham pula. Bisu lah dah. Sakit tak sakit, dia tak boleh nak cakap, itu tanda dia. Maka bila dia ingin cakap, Nabi Zakaria ni dia boleh nak cakap, dia tahulah isteri dia mengandung. Sebagaimana yang didoakan, maknanya dia doa dia mustajab. Walaupun dia tak boleh nak cakap, dalam Quran sebut betapalah Nabi Zakaria ni terlalu kuat dengan sifat tabligh dia tadi, menyampaikan. Walaupun tak boleh nak cakap, dia nak sampaikan juga agama Allah, nak berdakwah juga. Lalu dikatakan dalam Quran dia sebut, fa kharaja ila qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Itu disebut dalam Quran. Dia kata fa kharaja ala qaumihi minal mihrab, dia keluar juga daripada mihrab dia. Dia tak duduk dalam masjid, dia tak duduk dalam rumah dalam masa 3 hari tak boleh nak cakap tu. Kalau nak kiranya awak tak boleh nak cakap, duduk di rumah lah, ataupun duduklah di masjid. Tak payahlah nak tabligh, tak boleh nak cakap tau. Tetapi oleh kerana Nabi Zakaria ni dia terlalu kuat bertabligh, menyampaikan dakwah, tak boleh nak duduk diam dia. Maka fa kharaja ila qaumihi, dia keluar kepada orang ramai. Minal mihrab, daripada mihrab dia, fa auha ilaihim, lalu dia mengisyaratkan dengan tangan. Dia berdakwah dengan tangan. Dah nak dakwah dengan mulut tak boleh, tak nak cakap, dia dakwah dengan tangan. Makna isyarat dengan tangan, an sabbihu bukratan wa ashiya, iaitulah dia mengajak orang-orang supaya sentiasa bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Dia buat isyarat dengan tangan. Buat isyarat dengan tangan, ajak orang ramai, ajak kaum dia supaya sentiasa berzikir kepada Allah di waktu siang, di waktu malam, di waktu pagi, di waktu petang. Setiap waktu hendaklah kita berzikir kepada Allah. Nak ceritanya sifat tabligh yang ada pada nabi-nabi, termasuklah Nabi Zakaria. Yang keempatnya adalah sifat fatonah yang kita bincang malam ni, sifat cerdik. Maka sebab itulah nabi-nabi ni dia cerdik. Kita boleh tengok macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerdik dalam buat keputusan. Apabila Rasulullah SAW diperintahkan berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi diminta supaya berdakwah kepada kaum kerabat mula-mulanya, kaum kerabat dia. Maka dia berdakwah. Bila berdakwah ada yang menentang, ada yang sokong. Biasalah. Itu perjuangan nabi-nabi, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia yang menentang tu pula terbagi pada dua, yang tak sokong dia ni terbagi pada dua. Satu hak duduk diam. Dia tak masuk Islam, dia duduk diam je. Tak apalah. Hak nombor 2 ni iaitulah dia tak masuk Islam dan dia buat satu gerakan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat fatonah yang ada pada baginda, tak adalah diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi dekat berhala tu, dia pecahkan berhala semua dok. Nabi Muhammad SAW dia tak pecahkan berhala-berhala orang kafir Quraisy. Dia biar begitu je. Dia berdakwah. Orang nak terima ke tak nak terima, itu soal nombor 2. Kemudian dia tak pecahkan berhala-berhala tu. Di waktu malam senyap-senyap dia panggil geng dia, Abu Bakar ke, Osman ke, Ali ke. Masa tu Saidina Umar tak masuk Islam lagi. Saidina Umar di antara yang kuat menentang Islam pada masa tu. Dah, malam-malam awak senyap-senyap, kita pergi kat berhala, luar-luar Kaabah tu, kita terar dulu. Dah, 3 ekor berhala kita khianat dulu. Kita pecahkan. Nabi tak buat gitu. Tapi Nabi biarkan, Nabi berdakwah, dan Nabi dia mempunyai orang panggil misi dia dan visi dia, matlamat dia. Macam mana? Bukan tangan dia yang menghancurkan berhala, tetapi tangan orang yang asalnya menentang dia tadi, tangan itulah yang menghancurkan berhala mereka sendiri. Iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok masa depan, tengok jangka panjang. Mungkin dia tak masuk Islam hari ini, mungkin dia masuk esok. Kalau tak masuk tahun ni, mungkin masuk tahun depan. Kalau tak masuk 5 tahun ni, mungkin 10 tahun akan datang dia masuk Islam. Maka Nabi berdakwah, akhirnya peringkat dakwah Nabi sampai peringkat dapat menakluk negeri Mekah. Akhirnya penganut-penganut penyembah-penyembah berhala itu
mereka masuk Islam, mereka sendiri yang memecah-mecahkan berhala-berhala mereka. Tak payah guna tangan Nabi, tapi penyembah berhala itu juga apabila mereka masuk Islam, lama kelamaan bila Nabi berdakwah mereka masuk Islam, akhirnya mereka itulah yang menghancurkan berhala-berhala itu sendiri. Tengok, cerdik Nabi. Nabi doklah orang panggil buat keputusan terburu-buru dah. Itu di antara sifat fatonah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cerdik. Ini saya nak katakan cerdik ni hak yang bukan wahyu. Kalau hak wahyu, hak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak gunalah akal dia tu. Tak gunalah akalan dia. Nabi Muhammad SAW dia akan gunakan wahyu Allah. Contohnya apa? Contohnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu wahyu. Tak boleh nak kata apalah tu. Bukan masalah fatonah tak fatonah, ni wahyu Allah. Allah Taala suruh. Iaitulah Allah Taala sebutkan mula-mula. Allah Taala berikan pengertian hijrah tu kepada Nabi Muhammad SAW melalui firman-Nya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tu mula-mula dulu. Sebab benda-benda yang berkait dengan hijrah ni benda besar, maka Allah Ta'ala letakkan dulu ke dalam pemikiran Nabi, ke dalam benak pemikiran Nabi, supaya Nabi SAW fikir tentang hijrah ni. Lalu turun ayat tadi, iaitulah Allah Ta'ala suruh Nabi berdoa. Apa doanya? Rabbi adkhilni mudkhalas sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqin. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku di tempat yang terbaik dan keluarkanlah aku, dan waja'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah aku kekuasaan daripada sisimu yang boleh aku tegakkan agama Allah di atas muka bumi. Ini tafsiran yang saya sebut ni adalah saya ambil daripada kitab Jami'ul dan kitab yang ditulis tafsir yang ditulis oleh Jami'ul Bayan yang ditulis oleh Imam Tabari. Imam Tabari ditafsirkan macam saya sebutkan tadi, iaitulah ayat ni, iaitulah Allah Ta'ala memulakan perintah kepada Nabi supaya berhijrah daripada Mekah ke Madinah, kerana itu adalah jalan terbaik untuk ditegakkan agama Islam. Dan melalui jalan itu, kata Imam Tabari, dia kata bahawa Nabi dapat tegakkan segala hukum Allah di atas muka bumi, iaitulah di peringkat awalnya di bumi Madinah. Orang kata negara Islam yang pertama, Madinah. Waktu Nabi tak guna fatonah. Sebab apa? Itu adalah wahyu. Wahyu. Nabi terpaksa kena akur. Jadi sebab itulah Nabi, dia pun buatlah projek macam mana. Dia buat program dia macam mana nak berhijrah daripada awal Muharram. Tiba-tiba tak boleh lagi nak berhijrah. Dia buat program tu, dia atur program molek. Akhirnya dia mula berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Sebab itulah kalau nak pakai logiknya, kita sambut ma'al hijrah sepatutnya bulan Rabiul Awal. Betul tak? Ma'al hijrah tu start dengan Rabiul Awal dah sepatutnya. Sebab Nabi berhijrah, makna dia 12 Nabi sampai ke Madinah tu 12 bulan Rabiul Awal. Nabi mulakan hijrah tu daripada awal bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa yang kita pergi sambut ma'al hijrah pada 1 hari bulan Muharram? Sebabnya lah Nabi mengambil langkah. Nabi mulakan program untuk atur macam mana nak berhijrah ni. Dia start tu daripada bulan Muharram. Itulah. Jadi hak tu bukan fatonah apa, hak tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya melakukan hijrah. Tu wahyu. Bila wahyu tak ada dah sifat fatonah ke, tak fatonah ke, tu cerita lain dah. Tu fatonah tu hak nak fatonah sifat cerdik itu Nabi gunakan apabila tidak ada wahyu. Tapi kalau dah ada wahyu, wahyulah yang diutamakan. Orang kata dalil naqli mestilah didahulukan daripada dalil akli. Hak itulah, itulah wahyu hak nak yang Allah Taala suruh Nabi berhijrah tu, itulah mesti diutamakan daripada Nabi menggunakan akal. Itu maksud dia. Begitu juga dengan nabi-nabi lain. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baru ni saya ada baca satu kitab tu, kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Sebab kan akan datang ni ada musim, orang panggil musim rebang dah. Apa panggil? Kisah macam mana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dia disuruh oleh Allah
supaya sembelih anak dia Nabi Ismail. Jadi saya bacalah sebagai persiapan untuk menceritakan perkara tu. Baru ni ada saya baca tu, ada satu cerita disebutkan dalam tafsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Ibn Kathir. Dalam kitab tu diceritakan macam mana Siti Hajar telah dibawa oleh Nabi Ibrahim, suami dia. Iaitulah Siti Hajar ni dia bersama dengan anak dia lah, Ismail. Anak pertama kepada Nabi Ibrahim daripada Siti Hajar ni. Masa tu Siti Sarah tu isteri pertama dak beranak lagi lah. Dak dapat lagi Nabi Ishaq. Jadi Siti Hajar ni dapat dah anak. Iaitulah nama dia Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi apabila Nabi Ibrahim dapat anak ni melalui anak dia, melalui isteri dia Siti Hajar, iaitulah anak dia yang bernama Ismail, maka bertambah-tambahlah cemburunya isteri pertama dia. Isteri pertama dia ialah Siti Sarah. Cemburu. Biasalah tu, kalau dak cemburu tu pelik. Kalau cemburu tu baguslah tu. Itu tanda kesempurnaan manusia. Begitu. Kalau ada orang tu dia kata tak ada cemburu langsung, kalau ada madu ni, tu kena pergi hospital. Kena cek doktor, kena ada pula sifat, kena sambung orang cemburu. Mungkin putus kurang ni tak tahulah. Cemburu tu tanda bagus tu. Tanda yang sepatutnya ada pada perempuan yang apatah lagi dia mempunyai madu dia dah. Maka bila Siti Sarah ni dia cemburu, satu hari tu dia bersumpah dia nak mencederakan Siti Hajar. Dia nak cederakan Siti Hajar. Kok mana-mana pun aku nak cederakan Siti Hajar, je cemburu sangat tu. Bila dia bersumpah, Siti Hajar ni adalah isteri kedua kepada Nabi Ibrahim. Jadi bila nak bersumpah tadi, dia telah bersumpah, dia kena tunailah sumpah dia. Maka nak tunai guana sumpah dia ni. Cerita dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Saya ambil cerita situlah. Lalu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ni dia cari tempat mana yang dia boleh cederakan. Dah nak tunaikan nama sumpah dia tadi. Jadi bijaknya Nabi Ibrahim ni dia pilih kat mana tu? Sini. Dekat bawah telinga ni. Maka dia katakan mu cederakan Siti Hajar ni kat telinga dia ni. Sebab 3 tempat dia kata. 3 tempat dia nak cederakan. Jadi pilih-pilih sini lah cedera. Jadi di cedera tu jadi berlubang lah. Dia ambil jarum ke apa ke, dia cocok tu jadi berlubang. Jadi bila berlubang tu sedang molek lah. Itulah takkan nak lock berlubang saja. Jadi hiaskan dengan subang. Hias dengan subang. Tu orang puan pakai subang tu. Kat telinga tu asas itulah. Kemudian tempat yang kedua, takkan sebelah je. Sebelah ni ada lagi. Ada pula. Cederakan sebelah ni pula. Sebelah kiri ni. Maka bila cedera sebelah kiri, dah cedera macam tu, berlubang macam tu, letak pula subang. Kau lawa dah. Kau lawa lah orang puan bila pakai subang ni, dengan permatanya dan sebagainya. Tempat yang ketiga, nak cari dekat mana? Maka itulah timbulnya orang perempuan khotan. Minta maaf lah sebut ni, bukan nak carut dak lah. Khotan. Maka tempat ketiga tu iaitulah tempat khotan perempuan itu. Itulah berkhotan tu. Jadi 3 tempat tu. Itulah sejarah khotan dan itulah sejarah pakai subang. Pakai subangnya manusia. Begitulah. Jadi orang puang ni harus dia apa nama ni orang panggil apa? Dia pakai subang. Dia tindik. Orang panggil tindik tu harus hukum dia. Dan bersunat tu bagi orang puang, khotan itu adalah wajib dalam mazhab Syafi'i dan juga ataupun dalam mazhab Hanafi dia kata sunat. Dalam mazhab Syafi'i dia kata wajib. Wajib macam orang lelaki juga. Itulah punca dia. Jadi sunat dan juga pakai subang, bertindik itu punca dia. Kemudian apabila Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim supaya bawa anak dia bersama dengan Siti Hajar ni ke satu tempat. Tempat tu orang panggil Mekah. Itulah negeri Mekah sekarang ni. Di mana Mekah tu tak ada benda, kosong gitulah. Kosong gitu, tak ada Kaabah, tak ada apa lagi. Maka dia hantarlah Nabi Ismail pun, Nabi Ibrahim pun bawalah isteri dia Siti Hajar dengan Ismail tadi pergi ke tempat tu yang dinamakan sebagai Mekah. Tinggal situ dia bekallah dengan sedikit makanan, sedikit air dan sedikit makanan. Kalau habis makanan tu, kalau habis air tu nak ambil mana? Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim ni dia duduk situ, dia diperintahkan balik semula ke Palestin. Dia tak boleh nak duduk sekali dengan isteri dia Siti Hajar dengan Ismail tadi, dengan anak dia Ismail. Maka bila sampai masanya, Nabi Ibrahim pun kata saya kena baliklah. Saya diperintahkan oleh Allah
supaya bawa kamu berdua ke sini. Iaitulah kamu, isteri Siti Hajar dan anak kita ni, iaitulah Nabi Ismail ni. Kecil, baby lagi masa tu dah. Gitu. Lalu Siti Hajar dia tanya kepada Nabi Ibrahim, pada suami dia. Dia kata, Allahu amarak bihada. Adakah Allah Ta'ala suruh ke gini ni? Atau letak tempat yang kosong gini ni? Allah Ta'ala ke suruh? Nabi Ibrahim kata, ya. Bukan aku fikir sendiri dengan otak aku, dah, Allah Ta'ala suruh. Maka Siti Hajar pun jawab, idzan la yudayyi'una. Kalaulah Allah Ta'ala suruh, maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan kami. Tidak akan sia-siakan aku dan tidak akan sia-siakan Ismail yang masa itu masih lagi bayi lagi. Kalau Allah Ta'ala suruh, mesti ada hikmah, mesti ada pertolongan daripada dia. Dia tak eloklah hamba dia mati kelaparan, mati kehausan begitu, tidak akan biarkan begitu saja. Ni menyatakan bahawa yakinnya Nabi Siti Hajar dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi Ibrahim pun beredalah. Allah Ta'ala tak suruh dia duduk situ. Allah Ta'ala suruh hantar isteri dengan anak dia situ. Dia lari dah. Bila dia lari itu bukan daripada dia, daripada Allah. Lalu dia pun lari jalan dia. Ada riwayat mengatakan masa dia nak bereda tu, Siti Hajar duk pegang ke baju dia. Dah nak tinggal gini je. Nak tinggal gini je dua orang ni. Tempat tak ada benda ni. Makanan pun tahan berapa hari je. Tetapi dah bila Nabi Ibrahim jawab gitu, dan dia faham bahawa Allah Ta'ala suruh begitu, maka dia biarlah suami dia bereda. Bila suami dia bereda jauh, sampailah ke satu tempat dia berlindung, lalu dia mengadaklah kepada kawasan hak dia letak anak dia tadi dan juga isteri dia. Lalu disebutlah, dia berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Dia doa dengan doa tu. Ya Allah, ya Tuhan aku tinggal zuriat aku ni pada tempat yang kering kontang macam ni, iaitulah di sisi rumahmu yang haram, iaitulah Baitullahil Haram. Lepas tu dia pun baliklah ke negeri dia ataupun ke Baitul Maqdis, ke Palestin. Jadi hak tu gua ni cerita. Hak tu bukan fatanah, itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau wahyu daripada Allah, dia bukan akal dah, bukan sifat fatanah dah. Itu adalah wahyu daripada Allah yang mesti diutamakan, yang dipanggil sebagai dalil nakli. Itu. Jadi berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi, kita kena asuh otak kita ni jadi bijak. Jadi bijak. Macam mana nak asuh otak kita ni jadi bijak? Maka saya duk bacalah beberapa tokoh ulama bincang berkenaan dengan macam mana kita nak suruh kita ni bijak. Biar berakal. Akal kita dia jalan semua. Saya boleh buat kesimpulan setelah saya bacalah beberapa buku. Antaranya buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Zaidan Al-Mufassal, buku yang ditulis oleh seorang tokoh ulama Syekh Muhammad Uqla, Nizamul Usrah fil Islam, dan macam-macam lagi buku. Saya buat kesimpulan bahawa untuk jadi akal kita ni cerdik, yang pertamanya mestilah diisi dengan ilmu. Tak boleh biar gitu je. Tak boleh nak fikir gitu, tak boleh. Mestilah dipikir, mestilah diasuh dengan ilmu. Ilmu yang pertama sekali ialah ilmu agama. Ilmu dalam ilmu agama tu, yang utama pula dalam ilmu agama tu mestilah tauhid. Orang panggil ma'rifatullah. Kemudian kena belajar pula fardu ain dalam syariat, dalam tasawuf dan sebagainya. Jadi itu ilmu. Kemudian ilmu-ilmu lain lagi yang dipanggil sebagai ilmu tajribah. Ilmu pengalaman. Pengalaman kita hidup ni, dia satu ilmu juga, mestilah dipelajari. Dan setengah ulama pula ada lagi sebut, dia kata belajar juga ilmu az-zauqi, ilmu az-zauqi. Jadi sebab itulah makanan kepada akal kita untuk kita sentiasa segar otak kita ni. Biar ada sifat fatanah. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala turunkan ayat mula-mula sekali, dia suruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Suruh baca mula-mula tu, ayat yang pertama suruh baca dah. Tu sebab apa? Dengan membaca inilah menyebabkan berlakunya pembangunan otak kita, pembangunan minda kita. Bila berlakunya pembangunan minda kita, otak kita, akan berlakulah pembangunan kepada diri kita,
kepada bangsa kita, kepada negara kita, kepada negeri kita. Tak? Itu sebenarnya kepada ummah Islam keseluruhannya. Kalau pakai tak ada ilmu belaka, berat. Macam mana nak dikatakan bertamadun? Sebab kita ada 3 tugas. Tugas pertama ialah al-ibadah, kata Syekh Rawi Al-Asfahani. Iaitulah kita ibadat pada Allah. Tugas kedua khilafah, iaitulah membina kekuasaan. Tugas ketiga ialah al-imarah, membina pembangunan. Macam mana nak bina pembangunan kalau tak ada ilmu? Macam mana nak bina pembangunan kalau otak tidak digerakkan supaya mencapai tahap fatanah? Fatanah ataupun tahap cerdik. Sebab itulah dekat universiti ada gelaran-gelaran tertentu kepada cerdik pandai kita. Ada dipanggil sebagai profesor. Profesor Madya. Ada dipanggil sebagai profesor. Hak ni hak tinggi kali menapa profesor dia panggil profesor emeritus menapa. Profesor emeritus hak tinggi kali. Hak ni profesor seumur hidup dah. Kalau dekat negeri Arab dia panggil al-ustaz al-kursi. Tu profesor emeritus tu tu sebab apa? Tahap-tahap manusia kecerdikan itu diraikan sehingga ada gelaran-gelaran tertentu. Begitulah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua membincangkan tentang satu sifat yang perlu ada pada orang Islam yang dipanggil sebagai sabar. Ni perlu ada ni. Iaitulah disebutkan tidak ada ma'u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Iaitulah tidak ada kurnia yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni melainkan sifat sabar. Jadi sebab tu kita kenalah bersifat dengan sifat sabar. Sifat sabar ni saudara, kadang-kadang orang silap faham. Ada satu kitab yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi, iaitulah As-Sabru fil Quran. Nama kitab tu As-Sabru fil Quran, sabar dalam Quran. Dia menceritakan tentang sabar. Dan saya boleh buat kesimpulan yang diulas oleh Dr. Yusuf Qaradawi itu, maksudnya sabar ni ialah kita tahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang kemungkinan berasaskan emosi melebihi daripada akal dan juga melebihi daripada ilmu. Itu yang dikatakan sabar. Kita tahan. Jangan buat benda yang emosi. Bukan kita tolak emosi dah. Emosi ni penting. Jangan kata tak penting. Bahasa Arab dia panggil atifi. Penting emosi ni. Sebab penting emosi ni lah. Sebab itulah hak hadanah seorang kanak-kanak apabila bercerai suami isteri diberikan kepada ibu. Sebab apa? Sebab nak jaga emosi. Sebab apa? Ibu ni kuat emosi dia. Emosi ni penting dalam pendidikan anak. Bukan kata tak penting emosi ni. Tetapi dalam nak buat keputusan apa-apa, yang lebih penting daripada emosi lah al-aqlu, akal, minda kita. Jadi sebab tu orang yang sabar ni dia dapat mendahulukan minda tu, akal tu daripada emosi tadi. Bukan emosi tak penting tapi yang penting, lebih penting lagi lah akal kita itu. Jadi itu yang dikatakan sabar. Sabar tu yang dikatakan sabar tu. Jadi kalau contohnya berlaku kematian, doklah siapa kita mengaung, doklah siapa kita ni melakukan orang panggil habis siap-siap habis baju-baju kita dah. Marah sangat orang panggil beratap dan sebagainya. Doklah siapa pekat tu. Kita tahan diri kita. Kita tahu bahawa ini daripada Allah dan kita ucapkan dengan satu ucapan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau kita menghadapi apa-apa musibah. Bukan mati je. Setengah-setengah kita ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disebut ketika mati je. Dengar orang mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah salah ke? Siapa kata salah? Betul dah. Betul dah tu. Cuma masyarakat kita ni kalau orang lelaki mati dia tambah sikit lagi. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ambil mana dah tahu? Tak kita kata dah. Tambah qalu pula. Kalau orang puan mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dengar orang lelaki mati, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar mana tu dah. Sebenarnya sama je. Puan lelaki pun inna lillahi tu lah. Tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, ucapan ni bukan untuk mati je benarnya. Tetapi untuk apa sahaja musibah yang terkena kepada kita. Kalau kita dengar orang belanggar pun innalillah juga. Kalau kita dengar adalah kemalangan apa-apa yang tidak membabit kematian, innalillah juga. Gitu. Sehingga dia katakan siapa nama tu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni, saudara-saudari, dia adalah khalifah yang dilantik tanpa dia sedar, tanpa dia minta. Dia tak pernah minta dia jadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz. Khalifah sebelum dia tu nama Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ni minta pandangan ulama-ulama. Nak latih siapa jadi khalifah lepas pada dia.
Nak latih adik dia ke, nak latih anak dia ke, nak latih siapa-siapa lagi. Dia ada seorang lagi sepupu dia nama Umar bin Abdul Aziz. Maka adalah beberapa orang tokoh ulama seperti Rajab bin Hawiyah, dia mengatakan bahawa lebih baik kita latih Umar bin Abdul Aziz. Tu jadi dia buat surat rahsia dia. Sebelum dia mati tu surat wasiat. Lepas pada mati dia tu Sulaiman bin Abdul Malik, maka dibaca surat tu depan orang ramai. Umar bin Abdul Aziz ada sekali kejut dia. Allah, apa pula nama aku? Kenapa aku jadi khalifah ni? Dia bukan dia nak, dia tak mahu. Lepas tu dia letak, dia beri semula. Saya tak mahu. Saya tak mahu jadi khalifah. Tapi orang desak-desak juga, akhirnya jadi khalifah lah dia, Umar bin Abdul Aziz. Jadi bila datang seorang sepupu dia yang lain, Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik jumpa dia, maka dia kata kepada Hisham, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dapat jawatan tu bukan dia gembira, dia sedih. Sampai dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ki mati, ki dapat jawatan inna lillah. Dia anggap satu musibah kepada dia. Dia anggap sebagai satu amanah besar. Doa ni berat nana ni, aku boleh kedok tahu. Menjalankan tugas ni. Aku tak ampuh benarnya, tapi beri juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ki mati je kalau ki macam beri jawatan tu, tak ada inna lillah dah. Buat keduri pula dah kita kata dah. Buat keduri pula, panggil membelah lembu pula dah kita kata. Buat apa? Dapat jawatan dah kita kata dah. Dah. Umar bin Abdul Aziz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apabila dia dapat jawatan sebagai ketua negara. Ketua negara ni bukan sembarangan, dia ni khalifah, di mana dia punya kerajaan dia negeri-negeri Arab, utara Afrika, termasuklah dunia Syam, termasuklah sampai ke Samarkand, sampai ke kawasan Rusia sekarang ni. Tu kerajaan besar tak tahu. Tu besar tak besarnya kerajaan dia sampai pekat tu. Dan ada juga ahli sejarah mengatakan sampai ke sebahagian daripada India dan juga China. Tak tahulah sepadang dia dekat mana tu. Tapi besar sungguh kerajaan dia. Ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz inilah khalifah yang dianggap sebagai khalifah kelima daripada siri Khulafaur Rasyidin. Dalam masa 2 tahun dia memerintah, saudara-saudari, dia memerintah daripada tahun 99 Hijrah. Tahun 99 Hijrah, bukan 1999 dah 99 Hijrah sampailah kepada 101 Hijrah, 2 tahun lah lebih kurang dia memerintah. Tapi dalam masa 2 tahun tu banyak perubahan dia buat, mengembalikan pemerintahan Islam hak diselewengkan sedikit sebanyak sebelum tu, diselewengkan, tetapi dibalikkan semula kepada sunnah ataupun kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa 2 tahun dia boleh buat. Sampai sekarang kita sebut Umar ni, Umar bin Abdul Aziz, dia merintah 2 tahun je benarnya. Tapi 2 tahun tadi dia isi dengan pengisian yang menyebabkan orang letakkan dia sebagai mujaddid. Mujaddid ni orang yang mengembalikan semula sunnah Nabi kepada tempatnya dalam urusan pemerintahan dan dalam urusan yang berkait dengan pentadbiran negara. Inilah Umar bin Abdul Aziz. Saya nak cerita ni bukan nak cerita hari tu, nak cerita inna lillah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kaedah dia. Jadi sifat sabar ni perlu ada pada kita. Dan sabar ni kalau yang saya faham daripada apa yang diulas oleh Dr. Syok Qadawi, bukan bila kita sabar ni, bila sabar kau nengung. Apa nengung kat tangga tu? Hamba sabar. Apa sabar? Yalah ki Covid ni negara dak jadi umur dak kita kata dah. Sabar. Duduk dah tangga. Kadang-kadang daripada pukul 7 sampai pukul 9 dak gerak-gerak. Dak kita kata. Rupa tidur tangga. Dak. Saya nak ceritanya sabar ni bukan sabar ni tahan gitu saja. Sabar ni ada benda yang kedua. Benda kedua ni penting. Sabar ni ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabar ni bukan setakat kita tahan diri kita daripada berucap benda yang bercanggah ataupun menahan diri kita daripada perbuatan yang bercanggah, tapi kita mengambil langkah, kita berusaha sikit supaya kita dapat memperbaiki balik apa yang musibah yang terkena pada kita tu. Baiki balik. Bukan sabar tu nengung dah. Dia sabar ni adalah tahan diri dan berusaha. Macam Nabi, dia sabar dalam dakwah. Nabi ni orang kata dia macam-macam. Sabar Nabi. Nabi sabar, dia tahan sabar. Tapi dalam masa yang sama, Nabi berusaha cari teknik yang kedua pula. Teknik yang ketiga pula macam mana nak kembangkan dakwah. Teknik yang keempat pula, kelima pula, ketujuh. Macam-macam sampai ke 10. Strategi dia. Strategi pertama. Sabar, tapi sabar berstrategi. Itu yang dia panggil kan? Sabar.
Pok-pok kita ni sabar duk nengung. Apa nengung? Sabar. Dak kita kata dah. Ha. Bukan cobaan sabar dah. Cobaan teruk lagi. Cobaan tu payah juga tu. Nak boleh ke hak sungguh-sungguh ni sabar ni maknanya dia bukan nengung, tapi kita tahan diri kita dalam masa sama, kita berusaha. Ha, berusaha supaya kita dapat keluar daripada musibah yang kita hadapi itu. Kalau orang nega kau, dia sabar. Sabar macam mana? Janganlah bila awak rugi nega tak jadi ni awak jadi siapa lembek tubuh, siapa jumpa orang pun cateng je dak. Siapa jumpa orang pun nak kata orang, nak semeh orang sok moda. Tapi sabar benda tu, cari lagi jalan. Cuba lagi dan cuba lagi. Cuba lagi di alam perniagaan. Lama-lama insya-Allah dengan doa, dengan berkat usaha tadi, maka mungkin Allah Taala beri kejayaan dan mungkin dia dapat menjadi peniaga yang sangat-sangat beruntung. Beruntung di atas muka bumi ni. Itulah sabar. Yang seterusnya, sabar ni ialah inda sudmatul ula. Sabar ni ialah di peringkat awal kita menghadapi musibah tu. Atau orang panggil sabar. Maknanya kalau kita dengar, kalau kita menghadapi kematian lah, ada siapa-siapa keluarga kita mati, kita sedih. Hak peringkat awal, hak sedih tu sabar. Tu yang dia katakan sabar. Bukan maknanya 10 hari dah. Sabar lagi dak lah. 10 hari tu sabar otomatik je bagi. Tu sabar otomatik. Ini sabar hak yang kena perjuangkan, kena jual sungguh-sungguh supaya sabar. Tahan mulut kita daripada cakap benda yang seolah-olah tidak redha kepada qada dan qadar. Kita tahan perbuatan kita daripada seolah-olah tidak redha pada qada dan qadar. Bila tu? Mula-mula kena tu. Hak mula-mula kena tu yang tak tahan tu. Hak tu yang kita sabar. Tak, ayah kita mati, mak kita mati, tak. Itulah tempat kita yang kita tumpahkan kasih sayang, tiba-tiba mati. Mula-mula dengar masa mula-mula mati tu, tahan. Masa tu tahan. Bukan lepas pada puluh hari sabar. Tak, tu bukan sabar, tu orang panggil automatik dah sabar, dia akan jadi sabar sendiri je. Hak tu bukan. Hak pahala sabar yang besarnya hak tu. Hak dia peringkat awal tadi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wafiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.